ada sekumpulan yang menamakan diri mereka sebagai semboyan dan menggunakan lambang Malaysia Humanitarian Organisations MHO untuk bercakap berkenaan dengan tahanan-tahanan yang berada di pusat tahanan sementara ataupun Rumah Merah di Sabah. Dan daripada segi bahasa mereka adalah pejuang-pejuang yang ingin mempertahankan stateless di Sabah, tapi mereka berasal daripada Semenanjung Malaysia. Jadi saya rasa agak pelik dan ridiculous perkara ni. Tak masuk akal langsung. Negara kita adalah sebuah negara yang mempunyai undang-undang. Kita juga ada rukun negara. Dalam rukun negara ada menyebutkan berkaitan dengan kedaulatan undang-undang. Itu rakyat Malaysia harus mendaulatkan undang-undang mereka sendiri. Kalau sekiranya rakyat Malaysia tidak menghormati undang-undang di dalam negara kita, siapa lagi nak menghormati undang-undang? Negara luar tak akan hormat jika rakyat sendiri tak hormat undang-undang itu sendiri. Jadi dalam isu stateless, mereka yang tidak bernegara, bagaimana pihak MHO dan pihak semboyan ini hendak memastikan bahawa perkara ini adalah tepat dan tidak memberi ruang kepada Jabatan Immigration untuk memeriksa dengan lebih ketat lagi. Sekiranya benar dakwaan semboyan bahawa ada anak kecil di dalam depo tahanan tersebut, bermakna anak itu ada ibu bapa. Di mana originate ibu bapa anak tersebut? Di mana asal-usul dia? Dan ada MHO juga mengatakan bahawa ada yang kebuluran, kurus kering, tak ada bantuan makanan, kekurangan makanan. Sepatutnya MHO bukan meminta agar stateless ini dibebaskan. You can donate something, atau minta kerajaan untuk menjaga kebajikan mereka di dalam depo tahanan, makanan dan sebagainya. Bukan dengan cara membebaskan. Selepas membebaskan, ke mana nak dibuang ni stateless kid? Kanak-kanak yang tak bernegara, orang yang tak bernegara, di mana? Adakah pihak MHO, pihak semboyan hendak membawa mereka balik ke rumah? Daripada Sabah, bawa balik pergi Semenanjung. Orang Semenanjung nak terima tak? Nak terima tak orang-orang yang tak ada negara di Sabah ni? Kalau orang Semenanjung nak terima, semboyan khususnya, orang semboyan, MHO, nak menerima stateless kid, orang yang tak bernegara di Sabah sekarang ni, yang dianggarkan lebih daripada 300,000 orang. Kalau you nak terima, kita rasa lapang dada tau. We say thank you to all of you in semboyan, because you can take them, bawa balik ke rumah masing-masing di Semenanjung. I cabar you, kalau you nak minta mereka bebaskan, kalau you nak minta immigration memberi pembebasan kepada stateless ini, saya juga minta kamu bertanggungjawab untuk bawa mereka balik ke rumah kamu. Kita rasa gembira dan lapang dada. Oleh kerana salah satu masalah pendatang asing PTI di Sabah ini boleh selesai dengan MHO menerima mereka berada di rumah mereka di Semenanjung. We say thank you. Kita merasa cukup berbesar hati dan cukup merasa gembira oleh kerana ada badan yang ingin menerima dan mengambil mereka sebagai anak angkat, keluarga angkat, adik angkat, apa-apa je lah, untuk dibawa ke Semenanjung. Sebab bila mereka ini dibebaskan, betul soalan kamu, mereka nak ke mana? Betul soalan. Mereka tak ada nak boleh ke mana-mana. Jadi hanya ada satu tempat yang mereka boleh pergi, iaitu ke rumah kamu. You can take them. Ambil lah. Berapa you nak ambil lah. Ambil semua. Supaya kamu tak perlu lagi teriak-teriak di mana-mana sampai suara pun hilang. Macam nak menangis dah. Kerana nak mempertahankan stateless. You know, yang stateless ini adalah rakyat Filipina. You know it bila you cakap bahawa mereka ini tak lahir di Filipina, tapi lahir di Sabah. Kenapa? Oleh kerana ibu bapa mereka telah pun meninggalkan anak-anak ini. Mungkin ibu bapa mereka telah pun ditangkap dan diantar pulang. Tapi anak-anak masih tinggal di Sabah. Akhirnya, apa yang berlaku? Ada sedikit-sedikit yang menggunakan anak-anak ini, orang-orang yang tidak bernegara ini, melilau ke mana-mana, minta sedekah, ganggu orang lalu lalang. Kadang-kadang apabila kereta berhenti di tempat lampu isyarat, berlarian meminta sumbangan, meminta derma, minta sedekah
RM1, RM2. Tunjuk macam ni, RM1. Ketuk cermin kereta. You ada ni di Semenanjung tak? Ada tak? Tak ada. You tak ada ni di Semenanjung. Tapi kita di Sabah melihat dan menonton benda ni hari-hari. Kita menghadapinya hari-hari. Budak-budak pelarian ini duduk di depan kedai supermarket. Lepas orang belinya, mereka berebut nak angkat barang untuk mendapatkan upah. Upah ni pun kadang-kadang bila dah dapat, mereka beli gam. Isap gam di tepi. Kerana rakyat Sabah ini terlalu pemurah, kita kadang-kadang bagi mereka juga. Sebab kita kesian. Betul lah, kata awak. Peri kemanusiaan. Tapi kita ada had peri kemanusiaan ini. Kita tidak boleh membiarkan begitu saja. Mereka harus ditempatkan di satu tempat untuk menjaga dan mengurus mereka. Tak bolehlah berkeliaran di mana-mana. Awak pernah dengar tak bagaimana seorang wanita terpaksa berlari daripada sebuah pusat membeli belah menuju ke kenderaan masih dikejar oleh budak-budak ni? Awak pernah dengar ke tidak? Mungkin awak tak pernah dengar. Tapi kita di Sabah sentiasa mendengarnya. Tahun lalu, seorang pemandu Grab di Tuaran dibunuh dan mayatnya dibuang di satu tempat. Siapa yang membunuh? Salah seorang yang didapati tertuduh. Sekarang masih menghadapi perbicaraan. Adalah orang yang berasal daripada Filipina. Tidak mempunyai dokumen. Dia bekerja cuci kereta di One Borneo. Awak pernah fikir tak tentang benda ni? Sebelum awak bercakap tentang peri kemanusiaan dan hak sebagai seorang manusia untuk diberikan dokumen. Awak pernah dengar tak dan pernah fikir tak tentang benda ni? Pernah? Tak pernah. Yang awak tahu hanya pergi satu tempat, bawa mikrofon, bawa bendera Sabah di belakang, kemudian bercakap tentang peri kemanusiaan. Type palat you lah. Saya nak beritahu awak. Semasa bulan Syawal, ada satu tempat, daerah di Sabah. Tahun ini, bulan Mei. Apa yang berlaku? Sekumpulan Abu Sayyaf ditembak mati. 5. Dan mereka bersenjata di daerah Beaufort. You tahu letaknya berapa? Jauh. Kurang daripada 3 km daripada pusat membeli belah yang terdekat. Kurang daripada 5 km daripada pusat keselamatan. Ada anak-anak. You nak gambarkan mereka ni sebagai stateless? Tak berbahaya? Sebab ini sudah menjadi barah di dalam masyarakat Sabah. Kalau you nak cakap tentang stateless, you kena memikirkan bahawa ada orang asal Sabah yang tinggal nun jauh di pedalaman. Sukar untuk datang ke bandar untuk mendaftar kad pengenalan atau sijil lahir kelahiran anak mereka. Ini orang-orang yang tiada dokumen, tetapi orang asal. Sepatutnya semboyan bercakap tentang orang-orang ini. Bukan mereka yang you dah akui sebagai Filipino. You dah akui mereka sebagai Filipino. Tapi yang ini yang saya katakan ini, yang berada nun jauh di desa, di kawasan pedalaman, adalah orang asal. Yang tidak mempunyai akses ke bandar. Dan mereka pergi ke bandar kemudiannya cuba untuk mendapatkan dokumen bagi anak yang baru lahir. Sudah terlambat. Kerana mereka kurang pengetahuan tentang peraturan-peraturan pendaftaran ini. Akhirnya apabila didenda, mereka tak mampu nak bayar. Dan mereka balik ke tempat mereka. Apabila mereka balik, ianya mengambil masa yang lama untuk mereka kembali untuk menguruskan sijil kelahiran anak mereka. Apa yang berlaku? Sangat malang bahawa orang-orang asal Sabah masih ramai yang tidak mempunyai dokumen kerana masalah-masalah yang ini, yang mereka terpaksa mematuhi peraturan-peraturan pendaftaran dan sebagainya. Jadi kita pula yang dah tahu tentang akta immigration dan akta pasport tidak dapat menerima hanya kerana peri kemanusiaan. Dan awak nak menuntut mereka untuk diberikan dokumen sebagai seorang manusia. Negara manakah di dalam dunia ini yang berbuat demikian? Kamu mungkin tidak pernah mendengar tentang banyak lagi masalah di Sabah. Masalah
the bakaus, mereka yang membuat penempatan haram. Kemudian nak klaim itu sebagai sebuah kampung. Hampir-hampir digadgetkan semasa kerajaan yang lepas. You imagine kalau mereka dah digadget di dalam sebuah kampung. Ramai orang Sabah tak ada tanah. Kalau kawasan-kawasan bakau ini digadgetkan sebagai perkampungan, apa jadi dengan image bandar-bandar di Sabah ni? Seolah-olah macam selatan Filipina. Bersenang-senang buat rumah. Kemudian menyebabkan kekotoran ekosistem di kawasan bandar. Kenapa ada bakau-bakau ini masih ada di kawasan bandar? Oleh kerana kita mungkin bertujuan untuk mengekang daripada masalah hakisan, pantai dan sebagainya. Kemudian ada penempatan haram pula di situ. Dengan pengurusan-pengurusan yang memang teruklah. Curi current, curi elektrik, menyebabkan kerugian kepada SASB berjuta-juta. Semboyan nak tanggung ke semua ni? You boleh tanggung tak? You boleh tanggung? Mana you boleh tanggung? You nak stateless bebas. Mereka tinggal di situ, curi current. Curi elektrik. Current elektrik sama lah. Curi air. Menyebabkan kekotoran. Ini semua mendatangkan kerugian kepada Sabah. Apabila stateless ini membesar, mereka kemudian beranak pinak. Beranak pinak stateless. Masalah ni boleh selesai tak? Tak boleh selesai. You nak bagi mereka dokumen, meminta kerajaan untuk bagi dokumen sebagai seorang manusia. You ada di dalam undang-undang tak yang benda yang you cakap ni? Tidak ada. Kalau tidak ada, bagaimana kamu nak minta kerajaan Sabah untuk mengeluarkan dokumen kepada stateless? Tidak boleh. Sebab kerajaan-kerajaan yang lepas telah mengeluarkan beberapa dokumen. Antaranya kat burung-burung. Belum lagi cerita tentang IMM 13. Pihak UNESCO pun UNCHR yang menguruskan pelarian-pelarian perang pun dah tutup office di Kota Kinabalu. Dulu ada office. Mereka ni ada kad UNCHR dulu. Kemudian mereka diberikan IMM 13 pelarian-pelarian perang pada tahun 1970 bila berlakunya perang di selatan Filipina. Mereka meminta perlindungan. Mereka akhirnya diberikan IMM 13. Itu berpuluh-puluh tahun yang lalu, tahun 1976 ke 80. Kemudian berlaku masalah pemberian kad pengenalan secara meragukan. Sekitar pertengahan 80-an. Yang lebih dikenali sebagai Project IC. Ini semua mendatangkan kesan yang paling buruk di Sabah. Kamu nak mereka bebas? Bebas nak ke mana? Adakah kamu nak ambil mereka sebagai anak angkat? Silakan. Mohonlah dengan kerajaan Malaysia, aku nak budak-budak ni, orang-orang yang stateless ni, bawa ke rumah aku. Bawalah. We say thank you. Kalau kamu boleh bawa mereka. Kuranglah masalah. Setiap satu anggota semboyan yang berada di depan tu, ambillah. 100 orang ke? 100 orang seorang. Jangan banyak. Jangan terlampau banyak lah, sampai ratus ribu. Kita cuba dulu, 100 orang. 100 orang bawa stateless kit. You, yang depan yang bawa mic tu, ambil 100 orang. Yang sebelah yang kata, betul-betul tu, yang baju hitam itu, you ambil 100 orang. Yang sebelah-sebelah tu ambil lah 10 orang. Try lah, jaga mereka lah. Janganlah melilau ke bandar-bandar. Jaga hari-hari, duduk sana depan, diorang kasih makan. Supaya mereka tak kebuluran, kata kamu kurus kering. Bagi makan mereka. Why not? Kalau kamu ada macam ni punya kerana MHO, humanitarian, semboyan, wait. You boleh ke tak? Tak boleh. Tak boleh, jangan cakap. Kalau tak boleh, jangan cakap. You shut up. You boleh buat benda-benda yang lain. Don't ever come to Sabah. Jangan berani datang sini. You datang sini, masalah besar tu.